Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg meluluskan peruntukan tambahan bagi melengkapkan pembinaan jalan akses ke Sekolah Kebangsaan SK Batang Lasa di Daro. Beliau berkata kerajaan Sarawak komited memperkukuh rangkaian jalan raya di kawasan pesisir bagi memastikan setiap kampung dihubungkan dengan jaringan jalan raya yang lebih baik dan lengkap. Siapa jauh lagi Daro? Daro masih jauh. Apa aja kampung dalam daerah tu akan dihubung dengan jalan raya nak kata oleh YB kita tadi. YB kita, sana tak kopi saya ada lah kan? Kejakuannya tu. YB kita tu ada lah juga surat. Yalah, FU pajak lah. FU. Hari tu dia masuk juga. Hari tu masuk lah. Nak lebitanya. Tapi kan ada saya awal. Jadi saya tu ada training saya buat duit dia. Okey, layu nak minta you saya. Abang Johari berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat DUN N43 Daro pada Jumaat. Beliau berkata pembangunan rangkaian jalan dan jambatan telah mengubah tahap kesaling hubungan Daro dengan perjalanan dari Kuching ke daerah itu kini hanya mengambil masa kira-kira 2,5 jam. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Daro, Dr. Safi'i Ahmad berkata, masih terdapat kira-kira 3.8 km jalan yang belum dilaksanakan akibat kekangan peruntukan, walaupun projek di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang, RADA, telah diluluskan. Menurut beliau, kelulusan peruntukan tambahan itu akan melengkapkan akses darat ke SK Batang Lasa yang sedang dibina dengan kos RM57 juta, di samping memberi manfaat kepada 7 rumah panjang dan merancangkan pembangunan di kawasan berkenaan. Sarawak bakal melaksanakan projek rintis penanaman padi perennial di Daro dan Matu menggunakan teknologi baru yang membolehkan padi ditanam sekali namun terus mengeluarkan hasil sehingga 5 tahun. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, projek itu akan dimulakan di Daro melibatkan 8 lot tanah selepas benih padi berkenaan diperoleh dari Kuala Baram. Abang Johari berkata teknologi penanaman padi perennial itu dibangunkan menerusi kerjasama dengan sebuah universiti di wilayah Yunnan, China dan membolehkan pokok padi terus mengeluarkan hasil tanpa perlu ditanam semula setiap musim. Menurut beliau, tanaman padi perennial itu telah berjaya dilaksanakan di Kuala Baram dan benihnya akan dibawa ke Daro serta Matu bagi tujuan percubaan sebelum diperluaskan pada masa hadapan. Saya nak cuba di Daro, kerana Daro tadi ada 8 lot. 8 lot. Eksperimen. Bila akan mula di Daro. Lepas saya beli barang untuk saya ambil yang pun apa nama ni. Di Kuala Baram. Kuala Baram lah. Untuk kita, saya nak cuba di Daro. Dan juga Matu. Di Matu juga. Pengguna padi kita ya tumbuh kiri-kiri aja. Selain berpotensi meningkatkan pengeluaran padi, varieti tersebut turut dikatakan menghasilkan beras berkandungan kanji lebih rendah dan menyerupai beras basmati, sekaligus menawarkan nilai tambah kepada pengguna dan industri pertanian negeri. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat rumah contoh model Sefaya LCDA di tapak skim pembesaran kampung SPK Kampung Lemang Pek, Kampung Tengah dan Kampung Pantre pada Jumaat. Kerajaan Sarawak akan memperluas pelaksanaan skim rumah mampu milik di bawah Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA ke beberapa kawasan lain susulan sambutan positif terhadap projek perintis di Daro. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata model pembangunan itu akan memberi lebih ramai rakyat peluang memiliki rumah berkualiti pada harga yang mampu dimiliki. Menurut beliau, di bawah skim itu, kerajaan negeri menanggung kos tanah dan infrastruktur manakala pembeli hanya perlu membayar kos pembinaan rumah sekaligus mengurangkan beban pemilikan kediaman. Dan rumah ini sebenarnya kalau dilihat dimiliki dengan tanahnya kurang-kurang 300,000 dengan temboknya, utilitinya, semualah. Tapi harga infrastruktur itu 150 dan rumah tersebut kalau kita lihat tengok begini 150 juga, warna 300,000. Tapi yang tanahnya dan infrastrukturnya ditanggung oleh GPS.
yang hanya membayar 150 rumah saja. Yang lain cuba bayar. Kena dibayar oleh kerajaan. Tambah beliau, selepas Daro, projek yang sama akan dilaksanakan di Kampung Telian Mukah melibatkan 50 unit rumah, Semop dengan 50 unit serta Matu melibatkan 30 unit dengan jumlah pembinaan akan ditambah berdasarkan permintaan. Di Daro, projek rumah mampu milik LCDA dibangunkan di atas tapak seluas 4.9 ekar dengan peruntukan 23.2 juta ringgit di bawah rancangan Malaysia ke-13 dan kini berada pada peringkat pra-pembinaan selepas 2 rumah contoh berjaya disiapkan. Dalam perkembangan berkaitan, Abang Johari memaklumkan pembeli rumah mampu milik di bawah Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA kini diberi pilihan memasang sistem solar dengan subsidi 50% daripada Kerajaan Sarawak. Beliau berkata inisiatif itu membolehkan pembeli memiliki rumah lengkap dengan sistem solar pada harga sekitar RM165,000 sekaligus mengurangkan kos penggunaan tenaga dalam jangka panjang. Abang Johari berkata tenaga lebihan yang dijana melalui panel solar boleh dijual kepada Sarawak Energy Berhad SEB sekaligus memberikan pulangan kepada pemilik rumah melalui sistem kredit bil elektrik. Nombor dua dia, kita boleh jual karan. Kerana karan dikeluar dalam solar tu lebih kurang 100 lebih kilowatt. 190 kilowatt. Orang mati kurang-kurangnya mungkin sampai 100, ada 90, ada 1, 109. Jadi ada balance lah. Balance dia kita jual. Dan Sesko. Sesko akan beli kita ambil. Dan kalau si Sesko nyasip market duit, jadi bulan baru kita sibah bayar lah. Jadi jadi kredit dengan akaun kita. Menurut beliau, setiap rumah akan dilengkapi 2 meter elektrik iaitu satu bagi bekalan grid SEB dan satu lagi untuk merekodkan tenaga yang dijana oleh sistem solar. Beliau menjelaskan sekiranya sistem solar mengalami gangguan, bekalan elektrik daripada grid SEB akan terus digunakan bagi memastikan bekalan tidak terputus. Tambahnya, panel solar berkenaan mempunyai jangka hayat sehingga 20 tahun dan dilengkapi sistem pemantauan pintar yang mampu mengesan sebarang kerosakan secara automatik.